Assalamualaikum dan selamat pagi ucapkan kepada semua pendengar dan penonton rancangan pada pagi ini. Sembang tamu Dewan Ekonomi yang bertajuk Reformasi Belanjawan 2024. Pada pagi ini kami membawakan dua orang tetamu yang istimewa, iaitu Encik Samirul Arif Othman, merupakan seorang penganalisis ekonomi dan hubungan antarabangsa, dan juga Profesor Bardoya Bardai yang merupakan pakar ekonomi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua orang panel kerana sudi menerima jemputan kami dan sudi juga berkongsi pandangan tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu Reformasi Belanjawan 2024. Saya ingin teruskan kepada Profesor Bardoya Bardai. Seperti yang kita tahu, kerajaan ini merupakan belanjawan pertama kerajaan Madani selepas 2000 tahun lepas, sebab tahun lepas tu merupakan satu belanjawan kita panggil belanjawan yang disambung daripada kerajaan sebelum ni. So Profesor, selepas kerajaan memperkenalkan akta ataupun polisi baru berkenaan dengan tanggungjawab fiskal untuk mengekang ataupun kita untuk memberi satu orang kata disiplin untuk kita berbelanja, kerajaan berbelanja, panduan untuk kerajaan berbelanja dan belanjawan. So apakah pandangan Prof tentang belanjawan tersebut? Adakah belanjawan ini mungkin memberikan impak positif kepada negara? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton semua. Belanjawan 2024 dianggap sebagai sebuah belanjawan yang berasaskan kepada prinsip prihatin tetapi berpada. Walaupun belanjawan ini adalah belanjawan pengembangan, maknanya belanjawan dinaikkan lebih dari 5 bilion berbanding dengan belanjawan tahun 2023, tetapi Kementerian Keuangan dan Kementerian Kementerian Ekonomi secara khusus misalnya menurunkan belanjawan mereka dengan banyak, dan kerajaan menonjolkan perspektif secara beransur-ansur menghapuskan subsidi dan sebagainya. So ini merupakan satu permulaan kepada disiplin belanjawan yang baru dengan matlamat untuk mengurangkan defisit belanjawan. Pada tahun ini kita nak kurangkan menjadi 5%, mungkin selepas ini kita nak turun menjadi sehingga 3% kalau boleh pada tahun 2025. So dari segi itu disiplin belanjawannya baik, dan di masa yang sama belanjawan ini masih mesra rakyat, masih prihatin kalau kita tengok peruntukan untuk membantu rakyat dalam program bantuan rahmah, dalam program subsidi dan lain masih lagi kekal dan bertambah. Peruntukan kepada Kementerian Kesihatan bertambah sampai 16%, Kementerian Pendidikan 8%. Jadi ini menunjukkan kerajaan tahu apa yang perlu dijadikan prioriti, dan ini adalah disiplin yang perlu disambung, diteruskan untuk mencapai matlamat. Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa menjadi Menteri Keuangan di tahun 90-an berupaya menurunkan defisit
lebih daripada 6% hingga kurang daripada 3% dalam masa 5 tahun, dan ini mungkin beliau berharap akan dapat mengulangi track record ini. Wallahualam. Baik, Prof. Terima kasih atas perkongsian tersebut untuk Encik Samirul Arif. Okey, seperti yang Prof katakan tadi, belanjawan kali ini merupakan belanjawan yang mengembang. Merupakan kita ada tambahan 5 bilion. Dalam kali ini juga kerajaan mahu memfokuskan pembangunan wilayah. Bilihkah Tuan memberikan perspektif bagaimanakah pembangunan wilayah di Malaysia ni? Sebab seingat saya, Tun Abdullah Badawi pernah memperkenalkan koridor wilayah utara, koridor wilayah selatan, wilayah timur dan sebagainya untuk memfokuskan kepada pembangunan wilayah, kerana pembangunan wilayah di Malaysia ni agak kurang seimbang. Macam mana tu Tuan, kerajaan cuba untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, begini, boleh dengar apa yang saya cakap? Boleh. Okey, jadi begini ya, kalau kita tengok dari segi keluaran ekonomi di Malaysia, negeri Selangor lebih kurang 25% ya. Campur dengan Kuala Lumpur mungkin dah jadi 40%. Tapi bila dicampur dengan Johor, Pulau Pinang dan Melaka, dah lebih daripada 60%. Ini 5 wilayah atau 5 negeri ini mengeluarkan sebanyak itu keluaran ekonomi Malaysia. Maksudnya baki 9 negeri dan wilayah yang lain tu 30 lebih peratus sahaja. Jadi di situ ialah saya dah menulis beberapa kali dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dan juga memberi temu ramah bahawa kita perlu rebalance growth. Kerana apa yang berlaku ialah pembangunan yang tidak seimbang. Jadi hakikatnya Selangor dan wilayah tu dah jadi seperti negara maju. Dia boleh isytihar keluar Malaysia dan cakap dia negara maju. Dan yang lain tu terkebelakang. Adalah banyak sebab dia faktor sejarah di mana pembangunan mula-mula tertumpu di pantai barat, terutamanya di negeri-negeri tersebut. Kemudiannya mungkin faktor geografi, ada halangan untuk dia berhubung. Sebab konektiviti ataupun kesaling hubungan itu adalah penting. Kenapa ianya penting? Kerana untuk berdagang, maka dia perlu ada konektiviti. Barulah dia boleh berlaku pertukaran barangan dan perkhidmatan, exchange of goods and services. Jadi kalau tidak ada kesaling hubungan, baik secara fizikal, jalan, pelabuhan ataupun sekarang internet. Jadi benda itu perlu enabler untuk kegiatan ekonomi berlaku. Bahkan di Indonesia pun antara benda yang pemerintahan Jokowi tekankan ialah benda ini, kesaling hubungan. Apa dia? Dia pledge untuk internet yang lebih laju. Kemudiannya kesaling hubungan dari segi jalan laut dan jalan darat. Kerana apabila kita tidak bersaling hubungan, maka kita tak adalah kegiatan ekonomi, tak boleh berlaku penghasilan ataupun pengeluaran goods and services. Kemudiannya saya nak cerita pasal bajet kita ni. Bajet kita ni dah lebih kurang 25 tahun keadaannya begini. Hasil yang dipungut hanya cukup untuk membiayai operasi kerajaan. Operation, perbelanjaan, pengurusan dan perjalanan kerajaan. Itu bayar cukai, bayar gaji, bayar pencen dan sebagainya. Manakala lebih sikit je, tak cukup untuk menampung perbelanjaan pembangunan ataupun development expenditure. Dan kita telah meminjam sekian lama untuk membiayai development expenditure. Development expenditure tu apa? Untuk buat sekolah, buat jalan dan sebagainya. Angkanya berubah dan tiap-tiap tahun dia akan meningkat sebab kesan inflasi dan memanglah dijangka tahun ini akan terbesar secara nominal. Tetapi itulah hakikatnya tidak berubah. Di mana kerajaan mengalami defisit untuk membiayai perbelanjaan pembangunan. Jadi hasil dia cukup lebih sikit dia untuk membiayai operation expenditure. Kemudiannya perbelanjaan pembangunan tu sepatutnya jaga oleh Menteri Rafizi lah di bawah ICU, Implementation Coordination Penyelarasan Tindakan Jabatan Perdana Menteri. Manakala operation expenditure itu di bawah
Kementerian Kewangan dan kita kaitkan dengan dasar fiskal dan sebagainya. Jadi inilah dia apabila hutang negara bertambah dan sebagainya, itulah saya boleh cerita kemudian kalau Hakimi nak tanya lebih lanjut. Tapi ini sepintas lalu. Akan tetapi setiap tahun IMF akan datang sebab kita anggota IMF dan di bawah artikel 4 consultation dia akan melihat kita punya current account masih positif. Jadi apabila kerajaan berhutang untuk pembangunan tak apa, dibenarkan selagi current account kita positif. Dan current account kita masih, dan yang terbaru tahun ni bulan 6 dan dia keluarkan memang tidak, dan kita tidak pernah default kita atas kita punya hutang, dan hutang kita hanya untuk belanja pembangunan dan bukannya untuk bayar gaji dan sebagainya. Maka IMF akan cakap okey, boleh selagi kita punya current account positif. Tetapi walau bagaimana current account kadang-kadang membesar, kadang-kadang menyusut, itu cerita lain. Current account kita okey sebab kita mengeluarkan banyak goods, memang betul. Tetapi current account yang besar tu dia akan mengecil sebab kita beli services daripada luar. Contoh kita beli daripada Singapore, insurance dan sebagainya. Kemudiannya ada remittances by foreign workers, dia hantar duit keluar. Dan yang ketiganya repatriation of profit. Itu memang dijangka lah orang menanam modal di sini memang dia akan dikeluarkan untungnya. Begitulah secara ringkas saya nak cakap. Okey, terima kasih kepada Tuan Samirul Arif atas pencerahan tersebut. Okey Prof, kita dah mendengar sedikit hujah daripada Tuan Samirul. Berkaitan dengan bajet kali ini, kerajaan ada menetapkan satu polisi baru untuk melakukan rasionalisasi subsidi. Kerana kerajaan mahu mengurangkan subsidi, bukan memperkenalkan subsidi besar-besar untuk mengurangkan tanggungan kerajaan. Di mana macam yang Tuan Samirul katakan tadi, kita punya hasil itu tidak cukup untuk kita nak membangunkan negara. So apakah strategi ini boleh membantu kerajaan untuk menjana lebih hasil, dan juga kutipan cukai sekarang ni yang kita kerajaan mengumumkan kenaikan cukai SST sebanyak 2%. Sedangkan ada juga penganalisis ekonomi mengatakan kenapa kita tidak memperkenalkan cukai GST, kerana terbukti mampu untuk meningkatkan hasil negara. Silakan Prof. Terima kasih Sungai Marin. Rasionalisasi subsidi memang sudah agak lambat dimulakan. Kita disebabkan kesan COVID-19, kegawatan ekonomi, menjadi sangat terbiasa dengan subsidi, dan di satu masa kita berbelanja sehingga 300 bilion dalam bentuk berbagai subsidi dan bantuan, dan ini merupakan satu bebanan kepada negara, sehingga dalam masa 3 tahun kita berbelanja 600 bilion lebihan perbelanjaan yang tidak dapat ditampung oleh pendapatan. Ini menyebabkan kita punya pinjaman kerajaan meningkat mendadak. Okay. Pada tahun ini dijangkakan kita nak mengurangkan subsidi yang di tahun 2023 dijangka berbelanja 81 bilion, kita nak kurang jadi 51 bilion. Dan kita nak mula dengan menghapuskan subsidi untuk diesel. Subsidi untuk diesel ini kita nak hapuskan, tetapi kekalkan pemberian subsidi kepada kegunaan industri dan pengangkutan. Jadi ini kemungkinannya bukan banyak, hanya dapat menjimatkan dalam 1.5 bilion, tapi itu sebagai permulaan, kerana langkah pertama ni kita nak cuba mengelakkan pembaziran. Contohnya dalam subsidi diesel ini, kita dapati bahawa banyak diesel yang diseludup dan dijual secara gelap, menyebabkan kita kehilangan lebih daripada 1.5 bilion. Jadi kalau kita boleh dapatkan balik angka ni, kita sekurang-kurangnya dapat menjimatkan jumlah belanjawan subsidi. Kemudian ini akan diikuti oleh subsidi petrol yang sedang dirangka bagaimana nak melaksanakannya. Kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Mac juga. Dan ini
boleh menjimatkan sehingga hampir 40 bilion kalau dia berjaya. Cuma masalah hari ini ialah tentang menentukan sasaran siapa yang akan dapat subsidi dan bagaimana. Jadi kerajaan telah sedang membina database padu untuk mengenal pasti bagaimana untuk menghapuskan subsidi petrol dan hanya memberikan kepada kumpulan sasaran. Kemudian subsidi ayam adalah satu yang agak kontroversial. Dia dihapuskan kerana dikatakan bahawa pasaran ayam kita telah stabil. Sebenarnya kita mengeluarkan lebih 130% daripada keperluan ayam, tapi kita mengekspor ke Singapura. Kita menjadi pembekal yang besar, maknanya membekalkan 40% dari keperluan ayam Singapura. Dan ini menjadi satu kontroversial kerana kenapa kita perlu ekspor? Jawapannya ialah kerana harganya lebih mahal di Singapura. Jadi mungkin kita akan mewujudkan industri ayam secara mikro dan kecil-kecilan, melibatkan semua petani isi rumah supaya mereka akan lebih setia untuk membekal ayam dan kita tidak perlu bergantung kepada pembekal besar terlampau sangat. Jadi ini hari ini dia dihapuskan, kita jangka kita dapat jimatkan kira-kira 2 bilion. Tidak banyak, tapi yang menakutkan ialah kesan sampingan ke atas harga barang-barang makanan, khususnya harga barang makanan di restoran kerana kita tahu ekonomi adalah satu sains kelakuan di mana peniaga dan juga pengguna sudah memberikan reaksi sebelum berlaku situasi ini, menyebabkan banyak kekeliruan bagaimana harga tiba-tiba meningkat di Sabah dan Sarawak. Kemudian kita ini belum lagi mengambil kira the theory of the sticky price yang mana bila harga naik dia takkan turun. Jadi mana banyak lagi subsidi yang lain yang dipikirkan, tapi kita perlu melihat satu persatu. Saya rasa saya bincangkan cukai nanti sekejap lagi. Saya nak bincangkan tentang bagaimana kita patut menstruktur cukai supaya kita akan lebih bersedia sebagai sebuah kerajaan untuk menghadapi situasi mencabar di masa hadapan. Baik Prof, saya kembali kepada Tuan Samirul. Okey, ya. Tuan Samirul, seperti yang kita bincang pada itu tadi, isu pembangunan budaya. Dan dalam belanjawan kali ini, kerajaan telah memperkenalkan dua trust industri baru, iaitu peran peralihan tenaga baru dan juga pelan perindustrian baru yang akan dalam untuk mencapai sasaran pada tahun 2030. So jadi Tuan Samirul, kita lihat pembangunan wilayah kita agak tidak seimbang. Bagaimana kerajaan, dan kita tahu data menunjukkan 98% di Malaysia ini merupakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. So macam mana kerajaan nak cater masalah ini dan macam mana kerajaan mahu menggalakkan DDI, sebab kerajaan sekarang tidak mahu mengharapkan FDI semata-mata untuk kita memacu ekonomi negara kita ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, begini ya. Apa yang Tuan Hakimi tanya tadi. Okey. Ini pasal peran peralihan tenaga tu. Ya, memang the whole world sekarang mengalami perubahan iklim. Minta maaf kadang-kadang saya guna bahasa Inggeris. Jadi mengenai plan peralihan tenaga ni, saya lihat dalam masa 2 tahun dah ada 3 master plan. Jadi sebenarnya isi kandungan dia lebih kurang sama. Jadi itulah bila kita bertukar kepimpinan, kita pun nak tukar plan tu, kita nak bagi nama baru, tapi sebenarnya isi yang sama. Jadi saya harap kita tidak terlalu gairah untuk melakukan perkara ini. Jadi kalau kita tengok
Bila bertukar kerajaan, begitu juga dulu wawasan kemakmuran bersama, sekarang Malaysia Madani, dan bila midterm review itu sepintas selalu mengenai peralihan tenaga. Dan new industrial master plan saya ada tulis dalam bahasa Inggeris kalau Google nama saya. Jadi apa yang berlaku di Malaysia ialah kita telah mengalami penyah industrian pramatang, di mana sebelum kita mencapai negara maju, sumbangan daripada kegiatan perindustrian itu telah menurun. Dahulunya paling tinggi pada tahun 2000, lebih kurang 35%. Sekarang 20 lebih peratus. Jadi telah menurun. Sebelum kita menjadi negara maju, kita telah sumbangan perindustrian itu telah kurang. Kemudiannya, apa kegiatan perindustrian kita? Kalau kita tengok, kebanyakannya kita import intermediate goods, bahan perantara, dan kita ekspor juga intermediate goods. Terutamanya dalam E&E, elektrik dan elektronik. Jadi maksud dia, nilai tambah tu sepatutnya ditingkatkan. Dan kalau kita tengok Singapura pun, dia punya sumbangan daripada perindustrian tu mungkin 20%, dan dia memang dah jadi negara berpendapatan tinggi. Akan tetapi daripada dalam 20% tu, dia adalah bernilai tinggi. Nilai tinggi itu maksudnya bila kita boleh reka padu, litar bersepadu, chip dan sebagainya, kita boleh design yang banyak menggunakan capital dan knowledge intensive. Bukannya setakat memasang barang sahaja. Itu tak berapa banyak nilai tambah dia. Dan itulah dia diharap National Industrial Master Plan ini dapat fokus kepada benda ini untuk reverse the premature deindustrialization, dan juga mungkin fokus. Saya ada tulis contoh yang menarik. Kita tengok Brazil. Brazil juga negara membangun, tak silap saya. Mungkin dia middle class income, belum lagi high income. Tetapi dia ada satu industri pesawat terbang yang sangat berkembang baik. Nak sebut macam mana? Embraer mungkin. Gitulah. Dan Embraer ni memang menyumbangkan banyak kepada GDP Brazil. Jadi kita lihat Brazil, sebuah negara membangun, upper middle income, macam Malaysia juga. Dia boleh masuk satu segmen yang niche dan tersendiri, iaitu membuat industri pesawat terbang menggunakan teknologi dia. Dan begitu juga kita tengok Turki pun boleh buat pesawat tempur, dia pun boleh buat high speed rail menggunakan teknologi sendiri. Bagi saya ini suatu yang hebat. Kerana sebelum ini industri otomotif kita semua tidak begitu berdaya maju, dan kita juga bukan seperti Jepun ataupun Taiwan, kita tak boleh buat Samsung, kita tak boleh buat kita punya own device dan sebagainya. Begitu juga Singapura. Singapura pun ada masalah yang sama. Itulah sebabnya Singapura banyak bergantung kepada FDI. Tujuan asal FDI itu kita dapat modal asing dan kepakaran asing. Tapi Singapura dia lebih tertumpu kepada services daripada industri. Dan saya pun ada tulis, sebenarnya dalam FDI itu kita punya transfer teknologi pun tak banyak sebenarnya. Kita dapat modal asing tapi pemindahan teknologi itu kurang. Dan dalam banyak-banyak saya rasa orang Amerika lebih bersedia untuk memindahkan teknologi berbanding dengan Jepun atau China. Dia kurang berminat untuk ajar kita teknologi dia. Jadi itulah masalah dia dengan FDI. Nah, kemudian berbalik kepada perbincangan tadi, begini ya, apa yang saya lihat ialah selama ini jumlah kutipan, ini mukadimah kepada apa yang Prof Bajuai nak cakap. Kita punya kutipan cukai meningkat, akan tetapi peratusan dia mengurang. Walaupun jumlah meningkat tetapi peratusan dia mengurang. Kalau RM1, 20 sen tu 20%. Tapi daripada RM2, 30 sen tu kurang lah. Dia sepatutnya 40 sen. Jadi peratusan tu mengurang. Oh, nampaknya Cik Samirul. Nampaknya Cik Samirul keluar. Okey, boleh. Sekarang dah boleh dah? Boleh sambung. Boleh. Okey, sambung. Okey, jadi itulah cabarannya ialah meningkatkan hasil kutipan. Sebab bila hasil kutipan tu mengurang dan diukur sebagai percentage of
GDP mungkin 12% saja, dan ini sangat rendah sebab negara lain pun lagi tinggi. Myanmar dan sebagainya di ASEAN, Filipina mungkin dekat nak 16-17%. Di negara maju bahkan 30 lebih peratus, mungkin 40%. Jadi kalau kutipan cukai itu kurang, bagaimana kerajaan nak menyediakan lebih banyak perkhidmatan, maka dia hanya boleh bagi itulah, kita kutipan itu cukup untuk biaya operational expenditure kita. Begitulah dia mengenai apa yang dihurai. Yang ada satu lagi saya nak cakap tadi yang Profesor Bajuai hilang tadi sekejap masa terputus siaran tu. Begitulah. So that is antara cabaran yang kita hadapi untuk ni. Ya, I think begitulah. Saya berhenti setakat sini sajalah. Okey. Ya. Baik, terima kasih kepada Tuan Syaimul Arif. Saya kembali kepada Prof Barudoyai. Okey Prof, seperti yang Tuan Syaimul katakan tadi, kutipan cukai kita, peratusan kita agak rendah kalau kita nak bandingkan dengan negara ASEAN sekalipun. Kerana negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina pun sekarang sedang mengorak laju ke hadapan dalam pertumbuhan ekonomi dan juga kutipan cukai. So Prof, apakah langkah kerajaan memperkenalkan untuk menaikkan kadar cukai SST sebanyak 2% berbanding tidak memperkenalkan cukai GST ini akan membuahkan hasil kepada negara? Ya, terima kasih Cik Hakimi. Saya melihat bahawa di dalam ucapan belanjawan yang amat berhormat, Perdana Menteri mengatakan bahawa prinsip umum dalam fiskal polisi di Malaysia ialah kita hanya mencukai bila perlu. Maknanya kalau kita perlu mencukai, kita cukai. Kalau tidak, kita tak mahu mencukai untuk tidak menyusahkan orang. Dan saya pun bersetuju dengan prinsip itu secara pokok kerana memang betul kadar kutipan cukai di Malaysia adalah salah satu yang terendah di dunia. Kita kurang dari 12%, 11.6%. Berbanding dengan negara jiran kita 15% daripada jumlah KDNK. Dan secara umum sepatutnya kita boleh mengutip sehingga 20% pun. Tapi persoalannya adakah kita menjadi pincang kerana kita tidak berjaya mengutip sehingga 15%? Dan jawapannya tidak. Kalau kita tengok macam Cik Samirul sebutkan tadi, setakat ini kita sentiasa cuba mengimbangi belanjawan pengurusan kita. Jadi cukai kita sebenarnya lebih dari cukup untuk menampung belanjawan pengurusan. Cuma masalah kita ialah dengan belanjawan pembangunan. Dan belanjawan pembangunan ini dia mempunyai nilai tambah dan mempunyai kesan pengganda yang sebenarnya dia akan jadi self-financing. Okey, balik kepada cukai perkhidmatan dinaikkan 2%. Sebenarnya matlamat menaikkan cukai 2% itu, menaikkan kadar cukai 2% itu bukan sebagai pilihan atau alternatif kepada pengenalan GST. GST masih di dalam pertimbangan, tapi dia merupakan satu usaha untuk meningkatkan sedikit pendapatan. Dan kenaikan 2% ini bukan kenaikan yang tidak dikawal kerana dia tidak melibatkan jumlah asas besar dalam bentuk F&B ataupun makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman masih tidak dikenakan, komunikasi masih tidak dikenakan tambahan. Yang dikenakan tambahan ialah transport, perkhidmatan lain dan juga karaoke misalnya. Merupakan satu yang dianggap di luar skop perbelanjaan biasa, dan itu pun tambahan itu dijangka tidak akan banyak menghasilkan cukai tambahan, maksimum mungkin 2 bilion.
Dan ini mungkin merupakan satu eksperimen untuk menentukan bagaimana sensitifnya cukai perkhidmatan dan cukai jualan yang kita ada. Kembali kepada GST. Kita pernah mengamalkan GST selama 4 tahun dan dalam masa itu kita mendapati hasil kutipan cukai adalah agak besar, 40 bilion, berbanding dengan kutipan cukai SST hari ini tak sampai 30 bilion. Cuma kita mendapat maklum balas yang baik daripada isteri rumah tentang pelaksanaan GST. GST dilihat membebankan. Memang semua cukai tidak langsung membebankan kerana dia adalah bersifat regresif. Maksudnya orang yang berpendapatan rendah akan akhirnya kena bayar kadar cukai yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang berpendapatan tinggi. Tapi GST dilihat agak membebankan kerana secara psikologi kita ingat tadi bahawa ekonomi adalah sains kelakuan, jadi kelakuan manusia adalah penting. Mana apabila secara psikologi setiap pengguna melihat dalam bilnya ada cukai di bawah tu sebanyak 6% misalnya. Walaupun hanya 6%, tapi bila dia beli hari-hari, dia merasa itu satu beban. Jadi berfikir kalaulah tak ada 6% ni mungkin beban hidupnya akan kurang. Jadi bila kita hapuskan cukai GST, sebenarnya kita bukan hapuskan cukai. Kita pindahkan GST kepada SST. Cuma kita tukar kepada siapa yang membayar cukai secara efektif. Dalam SST, cukai dikenakan ke atas pekilang, pemborong dan peruncit. Dan tidak dikenakan ke atas pengguna. Tapi dalam GST dia dikenakan ke atas pengguna. Itu yang menjadi persoalannya. Dan dalam GST semua orang kena bayar cukai kerana semua orang akan membuat belian dan bila dia buat belian dia akan lihat di bawah bilnya ada cukai. Tapi dalam SST hanya beberapa orang yang bayar cukai, tetapi sebenarnya kesan cukainya sama akan dirasai oleh semua orang. Dari segi teori, apabila GST diperkenalkan, sepatutnya beban cukai akan berkurang kerana kita akan hilang kesan apa yang dipanggil cukai ke atas cukai ataupun snowballing, kesan menggelembung. Dan kesan menggelembung ni wujud kerana apabila sebuah kilang mengeluar barang, pembelinya kena bayar cukai. Kemudian apa pembeli ni menggunakan untuk kilangnya, dia pun akan mengenakan cukai. Jadi kalau tidak ada kredit ke atas belian, kita akan ada kesan menggelembung. Dan itulah yang tiada dalam SST hari ini. Dalam GST kita ada kredit ke atas belian, cukai ke atas belian, tapi dalam SST tidak ada. Dan apabila kita memperkenalkan GST, kita memperkenalkan pada kadar cukai yang lebih rendah daripada 10% turun 6%, kemudian kita hilangkan kesan cascading ni. Tetapi akhirnya harga barang menjadi lebih mahal daripada semasa SST. Kenapa ini berlaku? Ini tidak berlaku di Indonesia, ini tidak berlaku di Singapura, tapi berlaku di Malaysia. Dan inilah fenomena yang kita perlu kaji dan perlu atasi. Bukan sama ada kita nak memperkenalkan GST atau SST. Kepada saya, SST masih boleh diolah untuk mempunyai ciri mengelakkan gelembung hanya dengan memberikan pengecualian cukai ke atas input. Sebenarnya di Amerika, kalau kita setuju Amerika sebuah negara yang lebih maju daripada Malaysia dan lebih maju daripada banyak negara di dunia, dia tidak menggunakan VAT ataupun GST ini. Dia masih mengekalkan sales tax dan dia juga tidak memberikan kredit kepada cukai kepada belian. Tetapi dia masih berjaya
mengamalkan sistem ini dan dia menyumbang lebih 24% daripada jumlah cukai yang dikutip oleh setiap negeri di Amerika. Jadi maknanya saya merasakan bahawa kita boleh mengolah SST untuk menjadi lebih baik daripada GST tanpa membebankan rakyat kerana kita tidak mahu beban psikologi rakyat melihat mereka membayar cukai. Dan saya melihat juga banyak potensi lain yang perlu boleh dicukai di Malaysia. Kita di Malaysia tidak mencukai dividen. Ini merupakan satu yang memang ada asasnya dan kita mengikut sistem British dulunya bahawa kerana syarikat keuntungan syarikat telah dicukai, dividennya tidak dicukai. Tapi di US, di negara Eropah, mereka mencukai keuntungan syarikat dan mereka mencukai dividen apabila dibayar kepada pemegang saham. Di Malaysia ramai kumpulan T20 yang tidak bekerja, yang hidup hanya bergantung kepada dividen. Jadi walaupun dia dapat dividen sampai 45 juta setahun, dia tidak pernah membayar cukai. Adakah ini keadilan? Kemudian begitu juga jual beli saham. Jual beli saham tidak dicukai di Malaysia kerana dikatakan dia merupakan keuntungan modal. Tapi kalau seorang itu berjual beli saham sebagai cara hidup, adakah itu keuntungan modal? Banyak orang juga di Malaysia yang pendapatannya adalah bergantung daripada keuntungan jualan saham dan mereka tidak dicukai. Jadi kita perlu melihat skop cukai yang lebih luas dan di Malaysia hanya 2 juta orang yang membayar cukai pendapatan. Tapi kita boleh mengutip sehingga 16% daripada jumlah hasil cukai daripada 2 juta orang ini. Jadi kita tidak perlu membesarkan apa dipanggil tax base, mewajibkan semua orang bayar cukai untuk meningkatkan hasil cukai. Kita boleh memikirkan bagaimana meningkatkan hasil cukai tetapi masih mengekalkan hanya orang yang perlu bayar cukai. Maknanya tidak semua orang dipaksa bayar cukai. Wallahualam. Baik Prof, terima kasih atas penerangan yang begitu jelas tadi. Okey Tuan, saya kembali kepada Tuan Saimrul Arif. Berdasarkan perbincangan kita tadi, kesan-kesan rasionalisasi subsidi dan juga pencukaian akan memberikan kesan kepada kehidupan rakyat. Jadi salah satu komponen kerajaan belanjawan kepada kali ini, kerajaan memperkenalkan model gaji progresif di mana model itu dilaksanakan secara sukarela daripada pihak majikan. So Tuan, adakah model gaji progresif ni dapat membantu kita mengatasi masalah kenaikan kos sara hidup pada hari ini? Tuan Samirul dengar soalan saya tadi. Tuan Samirul? Okey Prof, ada hilang internet. Prof, adakah Prof merasakan pelaksanaan model gaji progresif dapat mengatasi masalah yang rakyat sedang hadapi sekarang, seperti kita kerajaan memperkenalkan rasionalisasi subsidi dan juga pungutan cukai ni? Okey, matlamat satu negara atau belanjawan ialah untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan isi rumah, itu adalah matlamatnya. Dan untuk memastikan rakyat sejahtera, dua perkara sekurang-kurangnya perlu dilakukan. Satu, kita perlu mengawal atau mengurangkan kos sara hidup, dan kedua, kita perlu meningkatkan pendapatan. Mengurangkan kos sara hidup agak susah kerana kita mengalami tekanan inflasi dari luar dan berbagai aspek dalaman pun, sehingga harga barang-barang sentiasa meningkat, khususnya harga barang makanan meningkat, dan kita akan lihat bahawa kesan dia ke atas kos sara hidup akan menjadi sangat negatif. Jadi banyak isi rumah di Malaysia tertekan kerana harga barang naik, kerana kos sara hidup meningkat. Jadi
Cara mengatasi yang kedua ialah meningkatkan pendapatan. Kita perlu meningkatkan pendapatan. Tapi meningkatkan pendapatan merupakan satu yang sangat mencabar kerana kita bergantung kepada majikan. Majikan di Malaysia menggaji lebih 16.5 juta pekerja dan 70% pekerja kita di Malaysia adalah kumpulan yang tidak mempunyai kemahiran. Jadi mereka dianggap pekerja tak mahir. Bila mereka tidak mahir, mereka sebenarnya terjerat di dalam jerat kelas menengah, di dalam jerat kelas pekerja tidak mahir. Pendapatan mereka tidak dapat meningkat dan kerana itu majikan tidak sanggup untuk membayar gaji yang lebih tinggi. Kita telah mengenalkan gaji minima dan kita harap gaji minima secara berangsur-angsur dapat mengatasi masalah kemiskinan tegar. Tapi gaji minima kita adalah RM1,500, jauh lebih rendah daripada tahap kemiskinan di Malaysia RM2,208. Jadi sekarang ni kita nak perkenalkan gaji progresif dan majikan melihat gaji progresif sebagai satu peraturan mandatory untuk mengenakan peraturan mereka membayar kenaikan gaji setiap tahun. Jadi majikan kata, bagaimana kita nak menaikkan gaji setiap tahun kalau produktiviti tidak meningkat? Dan tapi kerajaan kata kita kena cari jalan macam mana pun kerana kalau kita tidak meningkatkan pendapatan, motivasi pekerja akan semakin menurun dan akhirnya kita akan terpelesuk menjadi negara yang mundur semula. Jadi sekarang ni kita nak memulakan gaji progresif. Ini sebenarnya konsep mandatory increment, meningkatkan pendapatan setiap tahun. Katalah pendapatan dinaikkan 10% tahun, katalah gaji purata adalah 3,000. Jadi setiap tahun kita nak kena bersedia meningkatkan gaji setiap pekerja 3,500 misalnya, dan kita ada 16 juta pekerja. Dan kalaulah kata 50% majikan di Malaysia, khususnya majikan di dalam sektor perniagaan kecil dan sederhana dianggap tidak mampu. Jadi kerajaan perlu memberi subsidi untuk memulakan sistem ini. Dan saya anggarkan kerajaan perlu mencari 35 bilion setahun untuk memberi subsidi gaji kepada majikan untuk majikan melaksanakan skim gaji progresif ini. Adakah kerajaan mampu melakukannya? Ini yang menjadi persoalan. Jadi saya rasa jawapan yang unggul ialah kita perlu secara bersama-sama seluruh negara cuba meningkatkan produktiviti dan ini perlu dimulakan dengan meningkatkan kemahiran kumpulan yang 70% tadi. Dan kita sedang berhijrah ke IR 5.0. Kita perlu menyediakan mereka dengan kemahiran baru yang sesuai dengan Industri Revolution 5.0 dan kalau ini boleh dilakukan, kita boleh memindahkan mereka menjadi kumpulan tenaga mahir dalam masa kurang daripada 2 tahun, insya-Allah. Baik Prof, terima kasih atas penerangan tersebut. Encik Saimul Arif boleh dengar apa yang saya cakap ni? Boleh. Sekarang boleh ya. Okey, Cik Samirul, berkaitan dengan perbincangan kita tadi, kita ada berbincangkan tentang model ekonomi, model gaji progresif, Cik Samirul. So, jadi sekarang ini kerajaan ingin memperkenalkan model gaji progresif, tetapi pihak majikan khususnya mengkritik kerana mereka mengatakan bahawa produktiviti tidak mencukupi untuk kita membayar gaji yang seperti yang disarankan oleh kerajaan. So jadinya kerajaan memperkenalkan beberapa langkah seperti peruntukan untuk meningkatkan ekonomi digital kepada sektor PMKS. Jadinya satu cabaran yang utama di Malaysia ni, bagaimana kita nak
meningkatkan ataupun mentransformasikan sektor PMKS di negara kita untuk menjadi sektor ekonomi yang budaya maju supaya kita dapat meningkatkan pendapatan majikan dan juga pekerja. Silakan. Ya, okey. Terima kasih Hakimi. Assalamualaikum. Jadi itu soalan yang sangat baik. Saya ada menulis rencana mengenai sektor small, kecil, sederhana dan mikro ni. Bagi contoh, kalau kita tengok perjanjian perdagangan bebas, FTA, Free Trade Agreement. Jadi Malaysia memang banyak menandatangani FTA. Akan tetapi yang banyak memanfaatkannya adalah syarikat besar, syarikat GLC dan multinational. Sebab dia ada kepakaran untuk faham apa benda tu dan untuk mendapat manfaatnya. Manakala sebenarnya majoriti adalah daripada yang menggajikan pekerja semua adalah daripada kecil dan sederhana. Tetapi mereka tidak pandai untuk dan tidak tahu bagaimana untuk manfaatkan. Kalau syarikat 5 orang tu macam mana dia nak manfaatkan benda ni. Jadi begitu juga dengan keluaran ekonomi dan sebagainya, lebih banyak daripada GLC yang besar dan juga multinational berbanding dengan yang mikro. Jadi tidak heranlah kalau kita melihat mereka mendapat untung yang lebih banyak dan dapat menggajikan pekerja mereka dengan yang lebih baik. Saya tak ada exact numbers dia, tetapi itulah gambaran dia. Manakala yang small, micro dan medium ni mungkin sampai 7, dia gajikan sehingga 7 hingga 8 juta orang, termasuk makcik yang jual kuih, nasi lemak dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, mungkin dia punya keluaran ekonomi dia sekitar 20% hingga 30%, tidak seberapa cekap dengan yang besar ni. Jadi kita perlu melihat kepada negara lain, misalnya Taiwan, bagaimana mereka memberikan support dan bimbingan kepada SME. Begitu juga dengan Jerman. Kita boleh kaji bagaimana mereka ini dibantu. Nah, berbalik kepada yang saya cakap ni pasal mikro dengan mikro ni, begitu juga tadi kita cerita pasal perbezaan ekonomi wilayah. Jadi kita tengok keluaran ekonomi Selangor tu besar, memang betul. Tapi bagaimana pula dengan kebajikan rakyat di Selangor? Jadi berapa pula pendapatan mereka kan? Jadi saya rasa B40 tu mungkin kita dah boleh besarkan jadi B60. Kita tengok sebenarnya ramai yang dari segi pendapatannya mungkin tidak memenuhi kriteria gaji wajar. Mungkin untuk orang yang bujang, belum berkahwin 2007 misalnya, 4,500 dah berkahwin dengan anak mungkin 6,500. Jadi bagaimana pula di Selangor kan? Jadi itulah antara atau yang 5 wilayah yang saya cakap tu, bagaimana pula agihannya. Sebab GDP itu ialah ukuran kegiatan ekonomi, bukannya ukuran kebajikan ekonomi. Apabila GDP itu tinggi, maka betul lah ada berlaku banyak pengeluaran barang dan perkhidmatan. Tapi sama ada manfaatnya dapat diagihkan, itu bukan diukur oleh GDP. Itu kita perlu faham, ada satu dimensi yang lain. Begitu juga dengan konsep pencukaian semua. Cukai itu macam GST itu mungkin bagus untuk akaun negara. Tetapi untuk kebajikan isi rumah tu mungkin cerita lain. Mungkin dia cantik lah untuk imbangan pembayaran negara, tapi untuk pembayaran rumah tangga tu, isi rumah itu cerita lain. Itulah antara beberapa dimensi ekonomi yang kita perlu telusuri dan hayati. Okey, boleh Hakimi? Boleh Tuan, boleh. Terima kasih Tuan. Okey Prof, ni antara soalan terakhir lah sebelum kita menutup dan kita pada pagi ini. Prof, kita seperti kita tahu pada era ini dunia sedang mengalami masalah security makanan. So bagaimana Prof, apa komen Prof tentang keutamaan kerajaan dalam belanjawan kali ini tentang security makanan? Silakan Prof. Okay, terima kasih. Saya mahu kalau boleh maknanya
Kementerian Pertanian dan Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi melihat mana keselamatan makanan ini sebagai satu industri baru. Satu industri, kalau kita sebut satu industri itu, dia mestilah merupakan satu sistem industri yang seperti industri keuangan, seperti industri perkilangan, di mana kita perlu mengambil kira daripada hiliran kepada huluan. Contohnya misalnya, kita memang semua kita ada lebih daripada 1.5 juta petani, tapi kebanyakan mereka merupakan kita panggil petani yang tidak secara sistematik. Maksudnya kalau mereka merupakan petani menanam kelapa sawit, mereka tanam kelapa sawit dan mereka tuai kelapa sawit dan mereka habis proses industri itu di situ. Kerana apabila kelapa sawit itu dijual kepada peraih, mereka tidak lagi melihat itu sebagai satu makanan. Walaupun sebenarnya kelapa sawit adalah satu makanan yang penting. Kalau saya ada kawan orang Sira duduk di Malaysia sebagai pelarian dan mereka mengusahakan pengeluaran cheese daripada kelapa sawit yang kita mungkin tak pernah dengar, tapi sebenarnya cheese daripada kelapa sawit adalah lebih baik kerana lebih sihat. Kemudian begitu juga seluruh aspek kelapa sawit, daunnya, pelepahnya, sisanya semua masih boleh digunakan dan rongnya boleh digunakan sebagai santan dan sebagainya. Jadi begitu juga kalau kita melihat industri ini, kita memerlukan ayam. Kalau kita lihat di negara lain, kata di Korea, di US pun, dia ada sistem di mana ada syarikat ataupun satu institusi yang menternak benih ayam dan baja ataupun makanan ayam. Dan mereka kemudian membekalkan kepada setiap isi rumah, misalnya 100 anak ayam dan bekalan makanan, dan dalam masa 40 hari mereka datang semula akan membeli balik semua ayam yang ada dan membayar upah menjaga ayam RM1 setiap ayam, seekor ayam misalnya. Contohnya, itu sistem yang sudah berlaku dengan baik dan melibatkan peniaga kecil. Begitu juga kita kata di Malaysia ni kita tanam padi. Kita ada 2 bendang yang besar, mana Kedah sahaja mengeluarkan 42% daripada bekalan keperluan makanan kita. Kita sudah mengeluarkan 62%, kita hanya perlu 38% lagi. Dan kita punya hasil adalah sangat rendah, 5 tan 1 hektar. Berbanding dengan di negara seperti India, ada yang sampai 20 tan 1 hektar. Apa yang berbeza ialah sistem. Dan sistem ini kita sudah diperkenalkan, sudah lama dikaji. Misalnya satu sistem yang dibina di Cornell University, dipanggil System of Rice Intensification, boleh menghasilkan sampai 20 tan. Dan dia memerlukan air yang sedikit dan dia adalah organik, tidak memerlukan baja. Mengapa kita tidak cuba perkenalkan ini dan bawa petani-petani muda untuk melaksanakannya? Kerana apabila hasilnya begitu besar begini, dia sebenarnya jauh lebih baik daripada banyak perniagaan lain. Jadi kita perlu melihat setiap aspek daripada industri ini, daripada huluan ke hiliran, dan menjadikan dia industri yang berdaya maju sehingga dia akan berterusan sustainable ataupun lestari dalam jangka panjang. Wallahualam. Prof, terima kasih Prof atas penerangan tersebut Prof. Okey Tuan, kita semakin menghampiri penghujung rancangan. Tuan Samirul pun bolehkah saya minta rumusan daripada Tuan Samirul tentang reformasi belanjawan 2024 ini? Silakan. Okey, yang Profesor bersambung kepada apa yang Profesor Bajoy cakap tadi. Jadi ada 2 jenis subsidi. Satu subsidi kepada pengeluar dan satu lagi subsidi kepada pengguna.
Nah, merujuk kepada contoh ayam tadi, jadi sejak daripada April 21 sehingga sekarang, kerajaan membelanjakan lebih kurang 3.9 bilion untuk diberi kepada pengeluar. Sebab apa? Sebab pada ketika itu perang Rusia Ukraine, jadi makanan ayam naik harganya daripada RM900 begitu untuk satu tan kepada RM1,800. Jadi untuk membantu pengeluar. Ada satu lagi, jadi ada satu lagi subsidi, bentuk subsidi ialah kepada pengguna. Jadi kalau dalam kes ini, contohnya untuk B40 tu diberi sumbangan tunai ataupun untuk M40 tu mungkin diberi potongan cukai. Jadi ini adalah antara itipati belanjawan ialah bagaimana nak uruskan subsidi itu ya. Okey. Sebab belanja subsidi tak silap saya lebih kurang 80 bilion dan itu hampir menyamai perbelanjaan pembangunan. Tapi perbelanjaan pembangunan kita mendapat hasil di kemudian hari tetapi tidak dengan subsidi, jadi hangus. Jadi inilah antara cabaran bagaimana dia nak uruskan ini. Daripada 80 bilion tu lebih kurang separuh tu ialah untuk bahan api. Mungkin untuk diesel boleh dibuat rasionalisasi dan sebagainya, tetapi untuk petrol tu saya tak tahu bagaimana ianya akan dibuat. Tetapi saya dia diingatkan bahawa petrol itu digunakan dalam pengangkutan. Jadi apabila ianya meningkat dan kos pengangkutan meningkat dan kita melihat kesan rantaiannya, kita akan dapat second dan third round price hike sekiranya harga bahan api naik. Itulah sebabnya dia perlu berhati-hati untuk membuat perkara ini. Memanglah dia nak bagi untuk B40 dan sebagainya, kita melihat. Untuk setakat ini diesel dan satu lagi ialah tenaga. Untuk tenaga telah dibuat di mana T20 bayar lebih dan sebagainya. Tapi itulah antara cabaran yang perlu dikaji. Ya, memang selama ini subsidi diberi secara pukal. Tetapi sekarang argumennya ialah untuk dijadikannya bersasar dengan menggunakan bekalan pusat data bersepadu yang akan dan mungkin tahun depan lah dia boleh buat. Tetapi adalah antara beberapa cabaran yang akan menyusul. Ada tak silap saya pada tahun 2008-2009 minyak memang diapukan dan semua pemegang kenderaan dibagi rebate 500. Tapi apa yang berlaku ialah harga barang naik dan sebagainya. Jadi ini antara beberapa faktor yang perlu diambil kira. Dan ini mungkinlah antara cabaran terbesar Madani konsep ialah bagaimana dia nak uruskan subsidi ini. Sekiranya ianya tidak diuruskan dengan baik, maka ada kesan di kemudian hari. Begitu juga GST boleh dikatakan berlaku antara sebab berlaku pertukaran kerajaan mungkinlah sebab diperkenalkan GST dan 1MDB. Tapi kita lihat setelah dimasukkan GST, harga barang tidak naik, tidak turun, bahkan terus naik. Dan hasil kepada kerajaan sebenarnya menurun daripada separuh. Jadi memang ada beberapa area yang tidak opaque dan itulah yang perlu diteliti dengan betul-betul dan masak-masak dan tidak dicakap ikut statik. Saya nak cakap pasal minimum wage dengan progressive wage sikit. Sebenarnya Singapura perkenalkan progressive wage dan kita ada minimum wage. Lebih kurang pada masa yang sama. Dan adalah perbezaan di antara minimum wage dengan progressive wage tu. Tapi perlu diingat bahawa majikan tidak boleh dipaksa. Kerana mereka akan jawab, mereka ni bukan charity organisation. Sebenarnya minimum wage tu pun kalau dibaiki dia akan jadi progresif. Kalau kita masukkan elemen performance link. Begitulah secara ringkas. Saya tengok masa pun dah suntuk. Okey, boleh? Boleh Tuan, terima kasih Tuan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Saimul Arif dan juga Profesor Emeritus Dr. Badroya Bardai atas perkongsian yang menarik pada pagi ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada penonton yang sudi setia bersama kami sehingga akhir rancangan. Jutaan terima kasih kepada Prof dan juga Tuan kerana sudi memberikan pandangan dan juga idea-idea baru untuk kita sama-sama kita kongsikan kepada pendengar. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada Tuan dan juga Prof. Okey, kita sudah mencapai ke penghujung rancangan dan saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.